Jadi tuan-tuan, bukan apa, kita nak pastikan kita ni sekarang dah boleh mula kerja macam biasa. Saya tak ada masalah tuan-tuan. Saya nak bagi tahu kepada orang-orang kat luar sana yang anti vaksin, saya tak ada masalah sebab gaji saya jalan. Saya duduk UKM, gaji saya jalan. Kawan-kawan saya kat universiti yang buat kajian, semua tu gaji jalan. Duduk tidur kat rumah pun gaji jalan. Tapi cuba fikir kawan-kawan kita yang jual dekat tepi jalan. Cuba fikir kawan-kawan kita pilot yang kena berhenti kerja lebih daripada 500 orang. Pilot yang asalnya gaji 20,000, 30,000 minta zakat dekat beberapa buah negeri sebab tak ada duit nak bayar rumah. Tuan-tuan, pramugari tak ada duit. Tu yang jual-jual dekat tepi jalan tak ada duit. Jadi tuan-tuan, kita doa banyak-banyak, kita buatlah apa saja yang digalakkan oleh para ulama. Tak payahlah kita nak bertelagah, tak payah kita nak bergaduh sebab merugikan kita akhirnya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ni kita dapat sambut Maulidur Rasul secara bersemuka, itu yang paling gembira saja tuan-tuan. Dapat berselawat ramai-ramai ni pun dah happy dah saya. Ya Allah, lamanya tak dengar selawat ramai-ramai tuan-tuan. Dulu lepas mayang ingat tak apa kita buat? Sallallahu ala Muhammad, salam. Pusing semua, ingat tak? Sekarang dah tak tahu nak jadi apa dah. Tumbuk pun sekarang orang nak tumbuk. Ada Covid, tak ada Covid. Nak bagi tahu dah tak ada dah. Suasana tu dah tak ada. Habis kuliah, dulu habis kuliah semua kita bersalam antara satu sama lain. Sekarang tak ada dah. Orang pun ustaz ni buat Covid tu. Tuan-tuan, semua orang dah mula takut. Tapi insya-Allah lepas ni kita akan mula balik seperti biasa. Kita doa macam itulah tuan-tuan. Cuma ikut arahan kerajaan dulu yang pertama. Orang duk kata ni kerajaan Yahudi cocok vaksin apa semua. Bang, Yahudi pun cocok bang. Kalaulah Yahudi buat nak matikan orang Islam, Yahudi pun cocok, takkan dia nak mati orang dia. Orang dia satu orang pun sangat berharga tuan-tuan. Itu Yahudi. Alah, orang yang cakap jangan jumpa Yahudi, kau tak jumpa pun, aku yang jumpa. Saya pergi berapa kali, pergi Palestin, jumpa Yahudi, keluar masjid, orang Yahudi penuh dekat luar pegang senjata. Tunggu nak kena tembak je tuan-tuan. Tapi nak tak nak, bawa juga bantuan, bagi kat Masjid Aqsa. Tolong orang Islam kat sana, tolong ekonomi orang Islam kat sana. Tapi tuan-tuan, itu sebabnya sekarang kita kena sama-sama balik kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita kata kita sayang Nabi, apa bukti dia? Ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Kalau sempat saya ambil semua, tak sempat saya ambil separuh. Sifat dan akhlak Nabi Muhammad SAW ni, yang Allah kata laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Nabi Muhammad ada contoh akhlak yang terpuji. Nah, sekarang kita nak dapat ni macam mana ni? Macam mana kita, orang dia tanya, Haji ya? Macam mana itu akhlak Nabi ya? Kalau tanya Haji, oh dia banyak akhlak, banyak baik. Apa itu boleh you ceritakan? Adakah itu hadis-hadis yang bunyi? Sekarang ni orang bukan Islam pun cakap hadis tau. Kawan saya Dr. Lawrence, umur 61 tahun, jutawan tuan-tuan. Dia hantar kat saya pun terkejut. No wonder dia sebut we are the Muslims. Dia hantar dalam WhatsApp group kita orang lah. No wonder lah, tak pelik lah kita orang Islam ni kena jaga kesihatan sebab Nabi jaga kesihatan. Dia bukan Islam bro. Dia kadang-kadang hantar kat saya, dia kata, Ustaz, I mau tanya you itu Prophet Muhammad dia makan apa badan dia sihat? Sebab Cina ni badan dia sihat. Umur 61 macam umur 40 badan dia. Setiap hari dia akan berenang. Rumah dia ada kolam mandi, berenang, main gym, badan tegak. Baru ni kahwin muda pula. Itu yang paling penting. Sebab isteri dia yang lama pun dia dah berpisah, dia kahwin baru pula. Yang muda ni 29 tahun. Tapi setiap kali saya kata, "Oh, you 61 kahwin dengan 29." Dia pegang dia punya Lamborghini. Bro, Lamborghini brother. Kita pun diam lah. Lamborghini 2 juta harga dia. Tapi dia nak pada Islam, cuma tak dapat hidayah je lagi. Baru ni dia minta buku Abdul Rahman bin Auf. Buku Abdul Rahman bin Auf.
Dia kata, I nak baca. Dia kata, menarik lah Abdul Rahman bin Auf. Rupanya Abdul Rahman bin Auf ni orang hebat lah dalam bisnes. Ini teori bisnes yang I belajar. Rupanya dah ada pada Abdul Rahman bin Auf. Dia kaji Abdul Rahman bin Auf. Kita orang Islam, jangan kata Abdul Rahman bin Auf, Nabi pun tak apa kenal. Itu yang orang duk kata, apa simpan janggut macam kambing. Tak habis, tak pasal-pasal. Ada sikit pun okey dah. Sebab ada dua pandangan, satu nipis, satu tebal. Tak salah, yang penting ada janggut. Ni janganlah kata simpan janggut misai. Apa simpan misai janggut hilang? Tu. Tak, jangan. Kalau tak nak diam, lebih baik diam daripada kita bercakap. Takut terkeluar daripada Islam, na'udzubillah. Baik tuan-tuan, apa sifat Nabi yang hebat sangat sampai Allah suruh kaji ni? Ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Ni saya ambil daripada kitab ni. Tebal kitab ni. Saya bawa ni tuan-tuan, saya kongsi je. Dan tuan-tuan yang boleh cantik-cantik, sebab takkan jumpa dah lepas ni. Pertama, sifat Nabi SAW, husnuzan billah wa husnuzan bin nas. Nabi ni sangat baik sangka dengan Allah, sangat baik sangka dengan manusia. Ni akhlak Nabi ni, sangat baik sangka dengan Allah, baik sangka dengan manusia. Apa bukti dia? Ni balik pada sejarah. Ni dipanggil analisis sejarah. Saya tak nak cerita bagaimana Nabi dilahirkan, itu semua tuan-tuan perempuan dah tahu. Ni saya nak analisis. Analisis ni maksudnya kita kaji sejarah. Nabi ni baik sangka dengan Allah dan baik sangka dengan manusia. Husnuzan billah wa husnuzan bin nas. Dalam bahasa moden dia panggil positive thinking. Nabi sangat positif. Nabi sangat baik sangka dengan Allah. Bukti ketika kehilangan Abu Talib. Nabi kehilangan Abu Talib. Siapa Abu Talib ni? Abu Talib ni bapa saudara tuan-tuan, yang sangat-sangat rapat dengan Nabi. Dia yang ajar Nabi pergi belajar macam mana nak bisnes, bawa ke Syam. Tahulah, anak saudara dengan bapa saudara kan rapat. Sampai Quraisy datang, wahai Abu Talib, kau serahkanlah Muhammad tu kat aku. Selagi aku hidup, tak ada seorang boleh sentuh Muhammad. Ni Nabi Abu Talib, tapi tak dapat hidayah. Dia tak dapat hidayah sebab dia tahu Nabi bawa agama yang betul, tapi dia tak boleh sebab dia ketua kepada kaum dia yang bukan Islam. Dia takut kalau dia ambil, dia masuk Islam, dia ikut Nabi Muhammad, habis segala-galanya. Jadi dia terpaksa pegang prinsip dia sebagai ketua. Sebab masa itu Islam tak kuat. Kehilangan Abu Talib, bayangkan masa tu tuan-tuan, Nabi sedang mencanak, baru nak menaik. Abu Talib meninggal dunia. Tak lama kemudian Khadijah radhiyallahu anha, orang yang paling rapat. Tuan-tuan, hilang isteri ni jangan main-main tuan-tuan. Saya jumpa kawan saya, dia ni bekas TKSC, orang besar tuan-tuan, di kementerian. Kira Jusar A dekat kementerian, Jusar A. Pangkat datuk ada 5 ke 6. Dia dapat 5 ke 6 negeri dia dapat. Setiap hari dia kata dia akan berlari, jogging 12 km. 12 km. Dia kehilangan isteri baru-baru ni, sebelum Covid. Lepas tu Covid tuan-tuan, baru sangat saya jumpa baru ni, pakai tongkat menggigil. Tengok kaki hitam tuan-tuan, kena kencing manis. Yang kronik tau. Dia tunjuk kaki, saya tunjuk, Allah batuk, kenapa duk macam ni? Tak tahu Ustaz, tak tahu. Selepas isteri tak ada tuan-tuan, hidup dia tak terancang. Sebab dia sangat bergantung dengan isteri dia. Dia puasa isteri Khamis, isteri ni sediakan makan ni, sediakan meja tingkat, bawa bagi kat suami untuk pergi ke masjid, buka puasa kat masjid. Tuan-tuan, baru ni isteri dia tak ada, tak boleh. Tak boleh tuan-tuan, dia tak boleh nak hidup dia tu. Dia jadi macam tak terurus. Nabi SAW tengah berdakwah, tiba-tiba hilang Khadijah. Yang Khadijah orang yang cakap pada Nabi,
Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang jaga kamu wahai Muhammad daripada segala gangguan manusia. Hilangnya Nabi, orang yang paling kuat. Bayangkan tuan-tuan, dahlah kehilangan bapa saudara, kemudian hilang isteri. Di antara hilang bapa saudara dengan isteri ni 105 hari dalam satu riwayat Ibnu Katsir. 105 hari hilang isteri. Dua-dua orang penting dalam hidup Nabi. Tak lama kemudian diarah oleh Allah Azza wa Jalla, pergi kamu wahai Muhammad ila Taif, ke Taif untuk berdakwah. Bayangkan tuan-tuan, ada Nabi kata, Allah, agak-agak baru mati bapa saudara, baru mati Khadijah, kau suruh aku pergi ke Taif. Ada tak Nabi nak kata, ya Allah, apa ni? Tak ada common sense ke? Tak ada sifat manusia ke? Tak ada sifat kemanusiaan ke? Begitulah dia buat. Ada ke? Tak ada. Nabi cakap, Nabi pergi tuan dengan Zaid bin Haris, pergi berdakwah. Bayangkan sampai di Taif, bukannya kena orang terima, orang sediakan parking, mana ada orang baling kayu. Hatta wajja'a ra'sa Zaid, sampai terkoyak kepala Zaid. Luka kaki Nabi bertakung dalam capal Nabi SAW. Tuan-tuan, ada Nabi buruk sangka pada Allah? Tak ada. Nabi selalu baik sangka pada Allah. Husnuzan billah, baik sangka pada Allah. Dengan manusia, apatah lagi jiran Nabi SAW Yahudi, sakit, Nabi boleh pergi hantar makanan, pergi ziarah Yahudi tu sakit. Dan riwayat siap suapkan lagi buah tamar di mulut Yahudi tersebut. Sampai Yahudi tu kata apa? Aku tak pernah jumpa ketua agama aku buat macam ni, sedangkan kamu Muhammad buat macam ni. Fa inni asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mengucap dua kalimah syahadah waktu disebabkan Nabi SAW baiknya sangka Nabi. Tengok hidayah. Masa sampai di Taif, datang dua malaikat nak lingkupkan Taif sebab orang dia semua kurang ajar pada Nabi SAW. Apa kata Nabi? Biarkan, sesungguhnya kaum aku tak tahu, dan suatu hari nanti tidak ada seorang pun yang Islam, yang bukan Islam dalam Taif. Hari ni kalau tuan-tuan pergi ke Taif, ziarah Taif, tidak ada seorang pun orang kafir dalam Taif. Allah. Perjalanan tu ke Taif memanglah jauh tuan-tuan. Taif ni, tuan-tuan balik buat umrah pula. Sampai Taif tuan-tuan tu tengok, Allahu Akbar, tempat Nabi semayang, tempat Nabi kakinya luka, tempat Nabi berlari, tempat, Allah, sedih tuan-tuan, tempat jumpanya Adas. Dalam ramai-ramai manusia ke Taif tu, seorang dia masuk Islam, Adas. On the way balik sampai ke Masjid Jin, kan ada Masjid Jin kan, dulu kita selalu ziarah Masjid Jin, sekarang dah orang tak lalu dah, dia kat belah belakang. Dulu zaman saya muda-muda tu, memang kalau jemaah memang kita akan bawa pergi Masjid Jin. Kita akan pergi ke kubur Khadijah, on the way ke kubur Khadijah atas bukit tu. Pergi juga sekarang, tapi orang dah tak nak pergi sangat jauh, dia kata panas. Tuan-tuan, sampai ke Masjid Jin tu, dia dulu Jin. Lepas tu ada Masjid Syajarah, ada masjid dua pohon. Allah, banyak benda tuan-tuan. Sampai ke Masjid Jin, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Satu segombolan jin masuk Islam. Manusia tak masuk Islam kat Taif, tapi jin masuk Islam. Baik sangka Allah, baik sangka Nabi kepada Allah, Allah tunjukkan kemuliaan. Itu sebabnya tuan-tuan, kita ni kalau betul sayang Allah, sayang Rasul, baik sangka dengan Allah. Tengok baru ni berlaku COVID-19, ada orang marah, kenapalah COVID ni datang. Baik sangkalah pada Allah. Sebab COVID-19 lah kita jadi rindu nak datang masjid, betul tak? Sebab COVID-19, berapa ramai orang cakap nak datang masjid. Sekarang kita buktikan datang masjid. Orang kawasan masjid tu yang dulu tak pernah datang, sekarang datang. Penuhkan masjid. Sekarang ni masjid dah boleh berapa ramai? Masjid kita berapa ramai? Masjid Raja Alam berapa? 400-500. Alhamdulillah. Apa tu? Subuh ke Jumaat?
Jumaat 500, bayar fardu 200. Subuh berapa mai? 199. Oh ramai. Alhamdulillah, seorang tu mungkin sakit perut kot. Sekarang nak jawab apa depan Allah? Dulu minta nak datang masjid, buka 200. Yang datang bukan 199, 19 orang. Bang, mana orang ni bang? Oh Ustaz, itu bukan kawasan perumahan. Ni kawasan perumahan penuh. Bang, tak penuh bang. Tanya AJK pun tak penuh. Tak payah sembang kari lah, sebab kawan-kawan saya semua AJK seluruh Malaysia. Saya telefon je, tanya pengurusi surau sana masjid sana. Bang, Putrajaya, atas bangunan bang, bawah surau, atas bangunan, kiri kanan bangunan. Bang, solat subuh 13 orang. Wabillahi taufik. Zuhur adalah 8 orang. Orang kata kenapa 8 orang Ustaz? Ya, kita faham dia orang pergi pejabat. Maghrib 30 orang. Sana lagi best, Putrajaya ni mengikut kapasiti surau. Dia boleh masuk 2000, surau Jumaat dia 2000, masuknya 1000 orang. Alhamdulillah 19 orang. Syukur 19 orang tu. Aku tengok muka lebih kurang sama semua. Orang yang sebelum PKP. Mana generasi yang duk memersing nak masuk masjid? Sekarang kita muhasabah. Saya malu tuan-tuan nak jawab apa depan Allah. Tapi ada setengah orang datang. Dia kata, Ustaz, PKP menyebabkan saya insaf Ustaz. Saya rasa 2 tahun tak datang masjid nak sembahyang Jumaat payah. Sekarang Ustaz, saya rasa bila azan je saya nak pergi. Azan je nak pergi. Saya rasa kehilangan selama 2 tahun. Allah. Ramai. Cuma beberapa masjid je lah. Tapi bagus, tahniahlah Masjid Raja Alang ni sampai 199 subuh. Alhamdulillah, doa lah. Sebenarnya 199 campur dengan malaikat semua. Raqib Atid dia semua kan. Tapi tuan-tuan, sungguh ni pun orang duk sembang dalam Facebook ni. Kita cakap letak gambar masjid kan. Ustaz, di mana suara ustaz-ustaz kita? Soft mati jarak-jarak. Sembang budak ni. Geram betul aku nak menjawab dia. Tapi buat apa layan orang ni? Tak sia-sia hidup je. Kenapa jarak-jarak? Mufti di mana? Mufti mana? Cik marah, mufti mana? Semayang jarak-jarak. Masih jarak-jarak ni, apa cerita ni? Rapat-rapatkan. Saya happy tau, jarak-jarak nampak ramai. Imam pun semangat tadi, imam baca ni. Semangat sebab ramai ke belakang nampak. Sebab jarak-jarak. Cuba rapat, 2 soft lah ni kan. Nampak tak? Tu sebabnya tuan-tuan, kita ada 2 kumpulan masa PKP. Baik sangka dengan Allah. Satu kumpulan taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubat dan akhirnya jadi orang baik. Dulu tak datang masjid, sekarang datang masjid. Ada satu kumpulan kekal macam dulu juga. Sebelum PKP tak datang masjid, lepas PKP lagi tak datang, sibuk cari duit. Habis. Itu satu. Baik sangkalah dengan Allah. Tuan-tuan, itu pertama. Nombor 2, sifat Nabi SAW. Nabi ni selalu fikir ke depan, dia tak fikir ke belakang. Nabi dia tak fikir ke belakang, dia fikir ke depan. Itu sebabnya Nabi SAW dia buat perjanjian Hudaibiyah. Ingat perjanjian Hudaibiyah, orang suka. Tak ada sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, betul ke apa yang kau buat ni Rasulullah? Nabi kata, betul. Sahabat-sahabat dekat dengan Nabi ni tanya. Umar tanya. Tambah-tambah Osman bin Affan dikabarkan kena bunuh. Kan? Nabi datang nak umrah, tiba-tiba terpaksa tahallul, patah balik, sembelih kambing, patah balik kat Hudaibiyah. Kalau ikutkan sahabat-sahabat tuan-tuan, perang je. Apa tunggu, perang je. Nabi kata jangan perang. Tak boleh, jangan perang. Kita akan masuk dalam tanah haram Makkah tanpa berlakunya peperangan. Setiap benda yang kita nak buat, kalau kita fikir jauh, insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita tidak akan rugi.
Nabi fikir jauh. Kalau fikir sekarang memang kita akan fikir perang je, lawan je. Bila lawan, kita tak akan dapat. Mungkin Mekah hari ni milik orang Yahudi, mungkin Mekah hari ni milik orang Quraisy, mungkin ada berhala lagi kat Kaabah tu. Tapi disebabkan kebijaksanaan Nabi SAW, disebabkan Allah jaga Nabi Muhammad, Allah hantar Jibril untuk bagi panduan, akhirnya Makkah milik orang Islam. Tengok cara Nabi buat. Tengok Nabi masuk dalam Madinah. Ingat orang happy ke tuan-tuan? Nabi masuk Madinah, daripada asalnya orang Madinah ni, orang Arab Makkah, Madinah ni, dia orang ni comfort zone. Dah biasa berniaga dengan Yahudi. Malam pergi kelab malam, minum arak. Tapi masa tu tak ada lah arak timah, tak ada lagi. Ni apa cerita pula timah kan? Lepas timah kan keluar Omar pula, keluar Bakar pula. Dia mula tu, dia nak mula main nama apa pula arak pun nama orang Melayu. Okeylah, tak ada kaitan dengan Islam. Apa sal bubuh nama timah? Kan orang Melayu dah dikenali dengan nama timah. Kak Timah, Fatimah. Kenapa Timah pula kau letak? Letaklah Johnson ke? Kan? Ni tak dia bubuhnya nama. Ni dah macam ada benda-benda yang mengelirukan. Tuan-tuan, nak bagi tahu ni, Nabi masuk Madinah, Nabi haramkan arak. Ingat sahabat-sahabat tak terkejut. Tapi sahabat ni iman dia tinggi. Bila dengar hurrimal khamru, bila ayat turun, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu, jauhkan. Dia orang semua buang habis arak dalam rumah, sampaikan keliling Madinah itu jadi apa? Seakan-akan pulau. Madinah macam pulau tu, tengah-tengah tu Madinah yang kita duduk pergi ni. Macam pulau, banyaknya arak yang diorang simpan. Lagi lama perang, lagi sedap, lagi mahal. Ini yang diorang duk cerita lah. Saya tanya tadi Lauren tu lah. Dia kata kalau yang kasbet ni cak ayam, dia kata dia panggil arak cak ayam dia. Dia kata ada arak yang mahal, dia kata minum sikit tu harga dia beribu. Saya kata apa sal mahal sangat? Dia perang lagi lama. Lagi kalau jumpa dalam laut kan, ada kan yang cerita macam cerita apa yang cerita-cerita yang jumpa kat tengah laut tu kan, arak lama-lama, itu lagi minum biol terus, tapi itu lagi mahal tuan-tuan. Tapi sebenarnya Nabi larang, Nabi haramkan, semua ada kebaikan. Dah biasa berniaga dekat masjid, dekat Suq Qainuqa, Badu Qainuqa, Yahudi punya masjid pula, Yahudi punya pasar. Bila Nabi datang, Nabi ubah daripada pasar Banu Qainuqa kepada pasar Al-Madinah. Habis, selesai. Tengok, akhirnya Madinah hari ini tempat pengeluar tamar ajwa dunia. Itu sebabnya Nabi fikir ke hadapan. Nabi fikir untuk masa hadapan, bukannya untuk ketika ini. Kita bagi laluan untuk azan, insya-Allah kita sambung sikit lagi untuk kita kenal siapakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Nabi SAW ada satu sifat yang ini menarik, tuan-tuan. Sifat Nabi ni dia multitasking. Multitasking ni semua boleh. Main pedang boleh. Mudah cerita, Nabi ni sentuh apa pun jadi, pegang apa pun jadi. Kalau perang, Nabi paling pandai skill. Kalau dia berlatih dengan orang muda semua kalah. Padahal Nabi 40-an ke atas tau. Tapi Nabi ni penuh dengan skill, multitasking. Kalau suruh berniaga, Nabi paling pandai berniaga, habis semua laku kalau dia jual. Sebab Nabi adalah seorang peniaga yang hebat. Nabi bukan usahawan. Usahawan Khadijah, dia keluarkan produk, yang jualkan produk tu adalah Nabi SAW. Tu laku besar. Dan Nabi sangat amanah. Nabi jual ada untung, bukannya free. Nabi jual ada untung. Itu yang Khadijah happy tu. Yang peliknya, dah lah untung besar, amanah pula. Tu Nabi SAW. Maknanya berniaga. Nabi boleh semua. Itu sebab kalau macam kita ni, kalau nak berniaga betul-betul. Kalau kita dilantik untuk jadi pengurusan masjid sebagai contoh, dia boleh semua buat. Pegang itu boleh, pegang ini boleh, pegang ini. Semua benda kita boleh buat, tak ada masalah. Tengok haji, siapa sangka haji boleh buat ni? Selalu yang ikut saya orang muda, tuan-tuan. Ini haji pencin dah. Hebat haji. Memang ini panggil multitasking. Bukan saja boleh jadi tok siap, bukan saja boleh buka surau, buka masjid, pengurusan masjid, tapi boleh buat apa yang orang muda boleh buat. Ini sunnah Nabi ni. Nampak macam ni. Sunnah Nabi ni. Berapa ramai pahala dapat bila dia live. Semalam kami forum dekat Segambut, 31,000 orang live dekat Facebook. Sebab sebab semalam masjid kapasiti penuh. Tapi mengikut kapasiti dengan penjarakan penuh atas bawah. Dia 2 tingkat penuh atas bawah, atas perempuan saja. Orang muda penuh semalam. Ni sahabat ini ikut, betul kan? Ni anak muda tu, dia ikut saya ke kanan ke kiri, dia ikut je. Dia minat. Kerja Firefly, nak naik Firefly cari dia lah. Tuan-tuan, tengok kesan.
Dia boleh buat apa yang Nabi tak boleh buat. Semua Nabi boleh buat. Berniaga boleh. Lepas tu apa lagi? Berperang boleh. Nabi duduk dalam masjid, Nabi mentadbir masjid. Masjid pun hebat. Jadi Masjid Nabawi yang ini, pendakwah tu, penyampai dakwah tu, Nabi antara yang petah berbicara. Tu sebabnya orang Rom jumpa Nabi, suruh masuk Islam. Orang Parsi jumpa Nabi, terus habis semua masuk Islam. Itu cara Nabi SAW. Quraisy habis semua masuk Islam, kecuali illa man aba, kecuali orang-orang yang degil. Degil ada lah, orang degil tu tetap ada. Mana-mana pun tuan-tuan, tetap ada orang degil ni. Kalau hatta kita buat kat masjid ni, macam masjid kita ni tuan-tuan, tuan-tuan jangan risau, akan ada orang tak setuju kan tuan-tuan, betul tak? Ni sekarang ni mesti akan adanya AJK masjid kena marah. Mana aircon? Mana aircon? Masjid lain semua aircon, ni tak ada aircon ke? Apa ni? Dah mula dah. Dia mula dah. Dia cari salah. Khususnya pengurusi. Siapa pengurusi? Haji. Allah, Haji. Kesian. Saya tengok pun tak teramak kalau orang nak marah kat Haji. Betul orang Haji, dia akan cari salah. Percaya je kat Haji. Ini amanah, Sultan bagi amanah ni. Haji jaga masjid ni. Tuan-tuan, orang tetap akan cari salah. Ni sekarang ni tak ada aircon, orang akan kata orang lain pakai aircon, duk pakai kipas besar ni, terangkat habis kain-kain. Dia marah habis tuan. Marah dulu tak ada kipas besar, minta kipas besar. Bukan murah ni, 60,000 ni. Antara 40 ke 6, sekarang dah murah sikit kot, lagi murah kot. Masa tu semua masjid nak dulu. Saya antara yang pergi ceramah, AJK suruh minta duit beli ni lah. Tu yang tahu harga kipas ni. Betul tuan-tuan. Pernah kita buat kutipan, nak 70,000, dapat tahu apa? 141,000. Di Johor, nak 120,000, dapat 130,000. Alhamdulillah. Masa tu orang, kita cakap orang nak, orang bagi. Tapi masa buat forum, masa tu tak PKP kan, buat 5 kemah, 5 kemah, buat forum lah, macam-macam dia buat, karnival. Alhamdulillah dapat. Baru ni Masjid Sendayan, saya pergi forum, saya, Ustaz Abdullah Khairi dengan Ustaz Aslin. Masjid Sendayan tu 300 juta tuan-tuan. Allah tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi, siapa yang tak pergi angkat tangan? Ramai tak pergi lagi? Pergi. Sambil-sambil ni cuti-cuti kan, pergilah. Duduk dalam masjid tu tengok, Allah, macam duduk dalam Masjid Nabawi. Cuma yang ni dia pelik sikit. Dinding ni ada api, ada lampu. Di batu marmar tu tengok tak khusyuk semayang. Saya semayang tengok, Allah cantik ni. Kawasan tu tak boleh masuk lah, dia tak boleh. Batu marmar yang ada cahaya, dia bubuh cantik. 300 juta kot. Jangan samakan masjid kita ni. Masjid dia 300 juta, Tan Sri bagi. 1 bulan dia punya kos maintenance dia dekat-dekat 100,000. Elektrik saja dekat 30 ke 50,000. Elektrik saja. Kita pergi buat tu, dia minta untuk cari dana kan, nak tanggung bulan-bulan ni. Forum dapat 78,000. Forum. Macam solat Jumaat orang datang. Program kena ada. Biasalah, bila bubuh kipas, dia orang nak aircon. Cuba Haji buat aircon. Bubuh aircon. Orang marah pula ini. Sejuk. Apa ni? Tak tahu ke kita semua dah tua? Terkencing-kencing tengah semayang. AJK pula kena marah. Tak ada aircon kena marah, ada aircon pun kena marah. Kalau zaman Piramli, mati lagi baik. Sungguh, kena kan? Tapi tuan-tuan, percayalah, buatlah apa yang terbaik yang kita ada. Biar Allah yang akan nilai. Cukup. Kalau tuan-tuan kejar apa yang manusia kejar, apa yang manusia nak, tak selesai masalah tuan-tuan. Tak selesai. Maka jadilah macam Nabi SAW. Sentiasa baik sangka dengan Allah, baik sangka dengan manusia, dan sentiasa fikir ke hadapan. Dan yang paling penting, Nabi SAW boleh buat apa saja. Jadi AJK masjid boleh, berniaga boleh, apa semua boleh buat. Itulah sunnah Nabi SAW. Tak salah.
Itu yang kita nak. Tu saya minta anak-anak muda tuan-tuan, kalau boleh jangan orang kata apa, jangan boleh satu benda je. Saya jaga budak kat universiti, pelajar-pelajar saya ni saya tak bagi dia hanya fokus bidang dia je. Oh, saya belajar fiqh je lah. Suruh buat management tak boleh, suruh buat kertas kerja tak boleh, suruh buat minit mesyuarat tak boleh. Tu jangan. Dia kena. Sekarang ni kalau temu duga, dia akan tanya, apa selain dan bidang yang kamu boleh buat? Dia nak itu. Tu sebab saya tak fokus sangat pada bidang saya yang fiqh klasik je. Saya kaji benda-benda yang lain. Saya kaji DNA babi. Bukan pelik tu. Apa ustaz ni kaji DNA babi? Tak ada kerja lain ke? Sebab sekarang ni orang Islam tak makan babi. Allah sebut dalam Quran, au lahmul khinzir, daging khinzir. Kenapa Allah sebut daging khinzir? Rupanya akhir zaman semua daripada khinzir kalau kita tak jaga. Dalam donat ada arak. Dalam donat ada arak. Dalam burger dia campur dengan daging burger tu, daging lembu dia campur dengan daging babi nak bagi lembut dan lemak. Kan daging burger kan dia hancur-hancur dia buat macam tu. Dia bukan daging gitu, ada yang daging tu. Tapi ni daging burger campur daging babi. Daging okey lagi. Sekarang ni plasma darah babi, kita tak makan pun babi, tapi plasma ni dia ambil daripada babi. Dia ambil daripada darah babi. Babi paling banyak darah. Kita tak makan babi, tapi kita makan gelatin babi. Sampai ubat-ubat pun ada yang guna gelatin. Nak tak nak kena ambil juga. Jadi kami ni kena buat kajian sebelum difatwakan oleh mufti-mufti. Buat kajian dulu, kita bagi kat mufti, ini kajian kami jumpa. Yang ini macam ni, hasil ni macam ni. So mufti akan bincang, akhirnya sama ada nak haramkan atau mengharuskan. Tu hukum dia. Buat pelik daripada orang lain, insya-Allah kamu akan jadi boleh diterima. Mesti macam-macam boleh buat lah. Nombor 4, Nabi SAW boleh buat semua. Nombor 4, Nabi SAW sangat terancang. Itu sebab Nabi bila perang Uhud, Nabi merancang tu sangat detail. Kuda kat mana, geng tombak kat mana, bila musuh datang, masa bila nak panah, Nabi sangat terancang. Kalau tak jadi nombor 1, buat nombor 2, tak boleh nombor 3. Tengok macam mana Nabi nak berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Terancang kan? Sangat terancang dan teliti. Ali bin Abi Talib naik duduk dekat katilnya, musuh nak bunuh, tengok Ali. Tak ada orang boleh berani buat begitu lah. Orang memang nak attack kat situ. Dia boleh duduk kat depan Nabi. Makna kalau mati, biar aku yang mati, bukan Nabi yang mati. Allah, kita tak sampai tahap tu dah sayang Nabi. Tak sampai tahap tu. Nabi suruh istighfar pagi 100 kali je. Berapa orang boleh buat 100 kali pagi istighfar? Adalah. Bila buat? Minggu lepas Ustaz, sekali tu buat. Lepas tu Ustaz tak dah Ustaz. So sibuk betul. Memang betul, payah. Nabi sebut tu banyak. Istighfar 100 kali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Boleh sebut, boleh, nak buat tu payah. Sama juga macam Nabi kata tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Allah angkat martabat bila kamu sembahyang malam. Tapi nak buat tu payah. Betul tak? Payah tu lah. Nak buat tu payah. Nak bangun pukul 5 pagi. Ada orang bangun 2 je. Pertama, bangun terkencing. Terasa nak kencing, minum air banyak. Masuk bilik air, sayang. Masuk bilik air, kencing pun tidur. Dahsyat. Masuk balik, sambung balik, nak tunggu subuh. Sayang, Allah dah kejut tu. Allah dah hantar malaikat kejut dengan melalui kencing, nak terkencing. Yang perempuan bangun juga, mimpi ngeri. Apa sal ni? Mimpi awak kahwin seorang lagi. Awak mimpi, alhamdulillah, tidur balik. Bukan nak bangun tahajud.
Patutnya dah tahu mimpi suami kahwin lain, bangun tahajud, minta Allah tunjukkan yang sebenar. Itu sepatutnya. Saya ajar dia. Ini dah suami saja tidur balik sedar-sedar lepas subuh lah. Macam mana? Itu yang lah betul tu, mimpi yang sebenar. Tuan-tuan, Allah dah kejut lah. Kadang-kadang kita tak ambil perhatian. Tu Nabi suruh buat tu, tapi kita tak buat. Nabi sangat terancang. Pukul berapa Nabi nak bangun, lepas tu Nabi tahu berapa lama Nabi nak semayang. Ui, Nabi sangat terancang. Nabi nak pergi ke Mekah, nak pergi ke Madinah, macam mana Nabi atur perjalanan tu dengan Abu Bakar? Kenapa Nabi lantik Abu Bakar, Nabi tak lantik orang lain? Ya Allah, semua bersebab. Kenapa Nabi lantik Abu Bakar? Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam buku dia Fiqh Sirah, dia kata sebab Abu Bakar ni tenang. Nak musafir ni kita tak boleh cari orang kalut. Saya driver saya dah berapa orang dah saya pecat. Pertama dapat dulu, saya tidur, dia bawa selaju-lajunya kereta terbang. Tak payah kereta terbang, memang terbang aku dalam kereta. Tengah tidur, macam mana nak tidur sampai nak ceramah, kepala sakit, aku pecat terus dia. Seorang lagi, bila saya sedar, dia bawa slow. Bila saya tidur, dia pecut SUV satu 200. Tengok-tengok sampai Saman, 3 Saman. Pergi balik selamat. Saya pandang saya tidur, saya sampai dah cepat tu. Ustaz tidur lama, sebenarnya dia bawa laju. Pecat. Dapat nombor 3, bawa baru, tenang, kita pun tak. Tapi cakap banyak, aku tak boleh tidur. Ustaz, saya ada masalah sikit Ustaz. Dah tanyalah Ustaz pula kat situ. Nak sampai Perak 3 jam, 4 jam sampai Perak, semua jawab soalan dia. Wah, bila aku nak tidur. Nak baca buku tak boleh. Datuk Harundin, debat dia semua tahu. Duduk dalam kereta, kalau dia masuk, dia pegang buku, jangan bercakap sebab dia tengah baca. Tuan-tuan, itu masa nak rehat sekejap, nak membaca sekejap. Sebab bukan boleh datang kosong macam tu. Tapi tuan-tuan, sebenarnya Nabi SAW lantik Abu Bakar pun dah tahu dah. Sebab apa? Dia nak teman yang tenang. Bila orang duk kejar, Abu Bakar tenang, tak ada. Oh, macam mana Nabi ya? Tak ada. Duduk dalam gua sur kan. Mana ada Nabi Abu Bakar kelang kabut sampai tak nak bagi, takut Nabi tersedar daripada tidur. Ya jaga Allah. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dia tak lantik Umar? Sebab Umar agresif. Mungkin masuk orang datang duduk tengok Nabi, mungkin dia keluar, dia pergi pancung semua orang, habis. Tak berjaya plan Nabi. Tapi Nabi buat semua teratur. Allah, very strategi. Itu Nabi nombor 4. Jadi kita tuan-tuan kena strategi. Kalau betul kita nak ikut sunnah Nabi, mesti kena strategi. Panggil imam muda. Muda ke imam kan? Berapa umur? 30? Muda lah. Kenapa tak ambil imam yang tua-tua? Tak, sebab strategi nak tarik orang muda. Jadi imam kena berstrategi macam nak tarik yang muda datang pula. Imam kena mainkan peranan. Sebab saya pernah jadi imam. Masa saya jadi imam, masjid penuh, surau penuh. Saya pandai, macam-macam saya buat. Program macam-macam. Kita kena kreatif. Imam ni okey lah. Saya tengok tadi kreatif. Bagi buat pengumuman. Tu kreatif. Kena kreatif lagi. Pergi main, ajak budak-budak muda main bola, main basikal. Itu yang Ustaz Zahar Idrus buat. Ustaz Zahar Idrus, dia naik basikal. Basikal tu apa? Yang hey apa benda? Cerita apa? Alibaba. Basikal Alibaba ya. Main orang tua tu dengan janggut dia kan. Tapi budak muda ikut kan 100. Sampai dekat azan pun semua bakat masuk. Bila big boss masuk, habis semua bakat masuk semayang lah. Tengok cara tu, kita kena buat macam-macam. Saya buat basikal dekat Putrajaya. Tu yang saya wujudkan geng Surau Putrajaya tu dekat Putrajaya.
Daripada tak ada dana sampai ada dana lah. Sekarang ni nak hidup, nak buat program, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan minta tolong dia orang kalau bahagian Putrajaya. Dia orang pegang, polis dia orang pegang. Sampai boleh buat naik basikal bersama ketua polis Putrajaya lah budak-budak ni. Dia cari sponsor budak-budak muda. Tapi siapa pengurusi dia? Pengurusi dia bukan orang biasa pun. Bukan orang mana budak tak ada kerja. Engineer IR gaji dekat 20,000 seorang. Tapi budak-budak muda yang minat agama. Tugas saya cari dana. Kenal orang tu, cari dana. Nak apa? Dia orang nak kamera, kita carikan kamera. Carilah. iPhone, ada yang sumbang iPhone, ada yang sumbang. Kita kena kreatif. So tu sebab Nabi SAW sangat strategi. Kena berstrategi kita. Yang terakhir tuan-tuan dan puan, sebab saya tak nak mengambil banyak, yang bakinya kita jumpa Maulud tahun depan. Nabi SAW sifatnya zero excuse. Nabi tak suka bagi alasan. Nabi takkan bagi tahu alasan, aku tak berjaya dakwah pada orang ni sebab payahlah, tak kena dengan suasana lah. Tak ada. Nabi akan berusaha sampai berjaya. Itulah Nabi SAW. Tu keluar hadis tu, man jadda wajada. Siapa bersungguh dia akan dapat. Nampak? Jadi maknanya tuan-tuan, kita nak berjaya ni, kita kena ada usaha. Dan jangan banyak bagi excuse. Kenapalah bisnes saya tak laku, Ustaz? Saya tolong orang promo produk, tuan-tuan. Sebab saya punya Facebook 1 juta, Instagram saya ada dalam 600 ke 700 ribu. Tuan-tuan, kita promo produk, laku. Alhamdulillah lah, laku. Yang tak ada orang beli, jadi beli tau. Orang beli sebab tolong dia. Ada satu masjid tu, PA saya cerita, saya tak sempat tu kan. Dia yang uruskan. Budak baik Aizat ni, budak baik. Saya jaga dia dah 12 tahun. Dia jaga saya, bukan saya jaga dia, dia jaga saya. Dia jaga jadual saya. Dia sangat particulars. Sebelum saya bertolak, dia akan bagi tahu, Ustaz akan sampai masjid ni perjalanan 30 minit daripada UKM atau daripada pejabat Ustaz. 40 minit daripada pejabat Ustaz. Kalau daripada rumah Ustaz 31 minit. So you boleh tahu pukul berapa sampai. Sebab dia tahu saya sibuk, mesyuarat banyak. Saya bukan terlibat dengan UKM ni, saya terlibat dengan kebangsaan, negeri, antarabangsa saya terlibat. Ni esok dengan Indonesia mesyuarat. Jadi maknanya banyak. Jadual saya sangat padat. Bayangkan tuan-tuan, bila kita nak buat benda, kalau kita nak bagi excuse, bagi orang kata alasan, macam-macam alasan kita boleh buat. Tapi Nabi SAW tak pernah nak bagi alasan. Itu hebatnya Nabi. Jadi kalau kita nak buat suatu benda, kalau kita nak bagi alasan, habis. Tak boleh nak pergi ceramah sebab ni hujan, ni itulah, PKP lah, apalah. Contoh kes Berjaya tu, saya promo produk orang Muslim. Ada satu produk saya tu, ni saya sedih. Orang Melayu Islam kita, budak muda ni. Saya ambil anak saya bayar duit saya tau, RM300 tak silap saya, untuk jadi ejen. Anak perempuan saya ni mana dia kerti bisnes, dia orang belajar je kerja. Saya kata, kakak belajar sambil-sambil tu, belajar jadi ahli. Beli sambal. Sedih waktu saya. Sambal buang semua. 3 hari berkulat semua. Saya bayar 300 sebab nak tolong budak ni. Saya bagi tahu kat anak saya, takkan saya nak bagi tahu. Sebab kalau saya bagi tahu, dia malu. Saya suruh anak saya, sebab dia dah ejen, dalam guru ejen, dia bagi tahulah. Sambal ni tak betul-betul masak. Tak cukup minyak. Minyak kena banyak. Jangan kedekut minyak. Betul tak? Buat sambal Buat sambal ni minyak kena banyak. Minyak banyak baru sedap. Tapi masalah kita ni pula, ada setengah pula buat nasi lemak minyak saja. Macam mana nak makan? Dia kena balance lah. Tu buat orang Jawa paling best buat sambal. Saya kalau orang Jawa buat sambal, saya makan banyak.
Saya kalau pergi Johor, pergi Perak, pergi Ulu-Ulu Selangor tu, dia orang buat nasi ambeng apa kan, nasi ni yang apa, lapar pula, apa tu yang sambal ikan bilis yang ada tu, orang Jawa suruh makan tu, tempe potong-potong, lepas tu masak dengan sambal, ada ikan bilis. Allahu Akbar, 3 pinggan harus. Masa tu lupa sunnah Nabi. Saya makan jaga, tapi kalau itu ada memang saya lupa. Oh sedap tu kan. Malam ni kita makan apa? Gurau. Tanya gurau. Tapi tunggu tuan-tuan, nak bagi tahu Allah Rabbi, budak-budak ni, lepas tu bila kita bagi tahu kan, anak saya bagi tahu, kata ni bergulat. Oh, dia kata apa nama, lada tak elok. Padahal dia cari excuse, lada tak elok. Padahal kau tak belajar, kau tak cakap aku tak pandai nak buat sambal. Bila kita bagi excuse, kita akan salahkan orang. Kenapa masjid tak penuh? Alah, tak ada aircon. Salahkan orang. Kenapa masjid tak penuh? Alah, imam baca tak sedap. Kau baca sedap ke? Nah, kenapa datang lambat khutbah Jumaat? Allah, panjang. Apalah khatib ni baca panjang, ikut teks. Kan kalau khatib tak ikut teks kan, dia marah pula. Apa tu khatib ni cakap melalut-lalut pula dah. Dia akan salahkan orang selalu. Tu sebab jangan banyak bagi excuse. Jadi oleh sebab itu Nabi tak suka bagi excuse. Kesalahan, cari solusi. Tengok berlaku masa perang Uhud kalah kan, mula-mula Nabi tepat cari solusi. Bukan Nabi nak marah, ni semua cari excuse, tak ada. Nabi cari solusi, plan A, plan B dan plan C. Jadi tuan-tuan, 5 sifat Nabi yang ni kita boleh ikut dah. Kita pakai buat 5 ya. Saya sediakan ada 13. Tu saya kata yang baki ni kita jumpa tahun depan. Sebab apa tuan-tuan? Sifat Nabi ni banyak. Kalau nak kecil-kecil, saya suka macam tu. Saya maulud Nabi, saya takkan cerita sejarah sebab orang semua dah tahu sejarah. Dalam TV pun you all dah tengok dah. Saya buat program Sirah Nabi TV1, paling tinggi rating daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. 4 tahun rakam TV1. Sekarang ni dibeli oleh Salam HD, dibeli oleh TV-TV lain. Aku duit apa pun tak ada. Rakam saja tuan-tuan, tak ada apa-apa tak. Semua diorang dah jual tuan. Katanya Brunei pun nak beli. Allah, sebab dia memang detail. Saya bawa kitab tebal tu baca. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, saya jumpa pakcik-pakcik, makcik-makcik kan, dia orang kata, ustaz, banyak saya belajar daripada kisah Nabi tu. Baru saya tahu Nabi Ibrahim ni pandai berdebat. Baru saya tahu Nabi Ibrahim ni bijak. Allah, tak suka kita dengar. Walaupun yang dengar tu makcik-makcik. Sebab kena ingat, daripada makcik-makcik lah jodoh di situ. Nampak tak? Tu kena baik dengan makcik-makcik. Ini dengan makcik gaduh, tu imam, jaga tu imam. Baik dengan makcik-makcik. InsyaAllah, dah ada 1, tambah 2, 3. Jangan banyak bagi excuse. Tapi saya tak boleh lah. Saya bukan takut, malas. Tapi saja gurau tuan-tuan. Tapi sebenarnya benda tu amanah kan? Saya yang seorang pun tak sempat jaga. Mau nak cari 2, tak ada, gelap masa depan. Kena heart attack keluar masjid. Jadi tuan-tuan, mari kita amalkan 5 perkara tu. Dan tuan-tuan tolonglah doakan saya juga. Saya ni banyak bergerak keluar masuk kan, jumpa orang sana, orang nak jumpa kita. Masalah keluarga, nak kahwin, jumpa saya. Padahal saya bukan qadi. Jumpa minta tolong, permudahkan macam mana nak tu nak ni. Kita ada kawan ramai tolong. Baru ni nak bercerai, cari kita juga. Semua nak beranak, cari kita juga. Nak tahnik, kita pun takut nak tahnik budak ni. Takut ada Covid kan. Tapi orang dia kata, apa ustaz, biarlah anak kena Covid. Alamak pula macam tu pula. Nak tak nak, kita doakanlah. Saya takut juga, tapi dengan berkat tuan-tuan lah, insya-Allah saya terpelihara. Dan saya doa juga tuan-tuan perempuan, jauh daripada Covid, murah rezeki, panjang umur, dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maafkan saya kalau ada salah silap. Saya ambil cukup sejam, insya-Allah. Semoga 5 minit, 1 jam yang kita ambil itu 5 perkara yang ada pada Nabi dapat kita amalkan bersama. Sampaikanlah ya, yang tulis yang cantik dari Muaji cantik tadi, sampaikan. Tulis ke anak-anak, suruh tulis WhatsApp, hantar ke anak-anak. Suruh kita pakat-pakat buat.
Mana tahu daripada 100 orang ada 5 orang buat, Haji dapat pahala, saya pun dapat pahala. Kita kongsi-kongsikan pahala. Apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibat da'wat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.